Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, selamat pagi pelajar-pelajar. Apa khabar semua hari ini? Diharapnya semua berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Baik, pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita bagi subjek tauhid. Baik. Sebelum kita memulakan pelajaran, jom sama-sama kita membaca doa belajar. Semua tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Baik pelajar-pelajar, Alhamdulillah minggu lepas kita dah habiskan satu topik di bawah tajuk sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kecilnya ialah qidamun, qidam lawannya hudusun, qidamun lawannya hudusun. Okey. Hari ini kita akan masuk unit yang kedua, masih lagi sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah, iaitu baqaun lawannya fana'un. Okey. Baqaun lawannya fana'un. Okay, ini tajuk kita. Baqaun lawannya fana'un. Baik. Pelajar-pelajar boleh buka buku teks muka surat yang ke-6. Okey, semua tengok buku teks muka surat yang ke-6. Baik, di dalam buku teks muka surat yang ke-6 terdapat dua gambar. Gambar yang diberikan ada dua gambar. Satu gambar masjid, satu gambar tempat yang telah musnah, hancur binasa. Baik. Apakah kesinambungan gambar tersebut dengan tajuk kita hari ini? Nak bagi tahu bahawasanya setiap harta benda, setiap makhluk, manusia ke jin ke haiwan ke, pasti akan mati. Makhluk akan mati, harta benda akan musnah. Tetapi sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bersifat baqaun. Baqaun bermaksud apa dia? Baqaun bermaksud kekal. Allah kekal selama-lamanya. Jadi lawan bagi sifat baqa ialah fana'un. Fana'un bermaksud binasa. Mustahil bagi Allah binasa. Baik, tak apa. Tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat yang ke-7. Baca dan faham. Okey, baca dan faham. Okey, yang pertama. Baqaun. Baqaun ialah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baqaun ialah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kekal selama-lamanya. Baqaun artinya kekal. Bawah dia tu. Baqaun artinya kekal. Allah kekal. Allah tak akan mati. Allah tak akan musnah. Kemudian, baqaun maknanya tidak binasa bagi zat Allah. Maksudnya, kuasa Allah tidak akan hancur, tidak akan binasa. Zat Allah, sifat Allah tidak akan hancur binasa. Allah kekal selama-lamanya. Baik. Sebelah dia baqaun lawannya fana'un. Ini kena ingat. Kalau soalan tanya, apakah lawan bagi baqaun? Baqaun lawannya fana'un. Baqaun artinya apa tadi? Kekal. Fana'un. Fana'un apa dia? Fana'un artinya binasa. Mustahil bagi Allah itu binasa. Mustahil Allah bersifat binasa.
Okey, Allah kekal selama-lamanya. Baik. Tengok bawah, hukum mengenal Allah bersifat baqaun adalah wajib. Ingat, hukum mengenal Allah bersifat baqaun adalah wajib. Apa dia dalil nakli? Dalil nakli adalah bukti daripada Al-Quran. Dalil bukti nakli ni adalah daripada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya, segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Allah bagi tahu apa sahaja yang berada di muka bumi ini sekarang ni akan binasa. Okay, tak kira lah di bumi ke, di planet-planet lain ke, suatu hari nanti akan hancur binasa. Okay, macam manusia akan mati, sampai masa akan mati. Haiwan pun sama, sampai masa akan mati. Kereta sampai masa akan rosak, akan musnah. Kecuali Allah. Allah kekal, baqa, kekal selama-lamanya. Dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Okay. Dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah Maha Besar dan Allah Maha Mulia. Okay. Dan Allah itu kekal selama-lamanya. Baik. Pelajar-pelajar, tengok muka surat yang seterusnya, muka surat 8. Okey. Dalil akli. Baik, dalil akli. Dalil akli ni pula bukti daripada akli, akal. Okey, akal fikiran kita. Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala kekal selama-lamanya. Okay? Allah kekal selama-lamanya. Yang kedua, jika Allah tidak bersifat baqaun, tentulah akan binasa. Tentulah Allah akan binasa. Sebab itu Allah ada sifat baqa, iaitu kekal. Kalau Allah tak ada sifat baqa, maka dia akan binasa. Tapi mustahil bagi Allah itu binasa. Binasa ataupun kita kata matilah, mustahil Allah tu mati. Allah kekal, baqa, kekal selama-lamanya. Binasa itu sifat makhluk. Poin yang ketiga tu. Binasa itu sifat makhluk. Makhluk ni macam kita lah. Manusia makhluk, haiwan makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk, batu-batu makhluk, langit makhluk, laut makhluk, apa lagi, planet-planet makhluk, galaksi-galaksi makhluk akan binasa pada suatu hari nanti. Baik, tengok yang bawah. Faedah mengenal Allah bersifat baqaun. Apa dia faedah kita mengenal Allah bersifat baqaun? Okey, ada 3. Yang pertama, mengakui kebesaran Allah. Mengakui kebesaran Allah. Kita mengaku, yakin di dalam hati bahawa Allah itu maha besar kerana Allah itu kekal. Okey, tak sama macam manusia. Yang kedua, sentiasa ingat mati. Kita ni sentiasa akan mengingati mati. Okey, bila kita tahu, bila kita kenal Allah bersifat baqaun. Yang ketiga, berterusan melakukan kebaikan. Okey. Kita akan berterusan melakukan kebaikan bila kita tahu Allah itu kekal dan kita ni akan mati pada suatu hari nanti. Cumanya tak tahu bila masa kita akan mati, tetapi kita pasti akan mati. Baik anak-anak pelajar sekalian, itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat wajib, iaitu baqaun, dan lawan bagi sifat baqa ialah fanaun, iaitu hancur binasa ataupun musnah. Mustahil bagi Allah itu mati. Allah baqaun,
kekal. Ingat Ustaz ulang ni. Allah baqaun, kekal. Lawan bagi baqaun ialah fanaun, iaitu binasa. Baik pelajar-pelajar, apabila kita dah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala ini, ingat Allah sentiasa melihat kita. Buatlah apa yang disuruh oleh Allah dan tinggallah apa yang dilarang. Terutama sekali kena solat 5 waktu. Awak dah umur berapa tahun dah ni? Dah umur 8 tahun dah. Dah kena solat, jangan tinggalkan solat. Okey. Solat 5 waktu sehari semalam, jangan tinggal. Baik. Wallahu alam, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.